Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta chào Sang Hao. Waalaikum. Selamat malam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengurusi majlis, Saudara Said Ibrahim, calon nombor 1 dari Pakatan Harapan untuk Parlimen Ledang. Tadi Saudara Wong Chen, calon Pakatan Harapan di Parlimen Subang. Dan saya pun calon nombor 1 untuk Parlimen Pandan di Selangor. Saya memang pakai jam malam ni ya. Kalau tidak uncle aunty malam ni tak boleh balik, esok mau kerja. Jadi saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir malam ini di Bukit Gambir. Saya tahu, esok tak kerja, esok hari Sabtu lah. Saya kempen tiap-tiap hari, saya hari apa pun saya tak tahu dah. Oh, esok hari Sabtu, tak kerja. Okay. So kita boleh sambung sampai pukul 1 pagi. Kita kena stop pukul 12 sebab undang-undang pilihan raya mesti stop pukul 12. Kalau tidak nanti calon kena disqualified, tak boleh bertanding. So saya ucap terima kasih yang hadir malam ini, bersemangat. Saya tanya saya Ibrahim, dekat Ledang setakat ini BN sudah buat ceramah besar ke? Dia jawab belum. Saya tanya PN pun sudah buat ceramah besar ke belum? Pun dah tak. So kalau tengok kehadiran malam ini, saya rasa insya-Allah kita akan kekalkan Parlimen Ledang dengan Pakatan Harapan. Kalau saya mula ceramah, saya mesti beritahu update paling baru sekali kempen kita macam mana. Saya di Pandan ke, sebelum itu saya di Selayang, di Melaka. Rata-rata yang bagi pandangan, pengundi mengatakan bahawa kalau banding antara 3 parti, antara PH dengan BN dengan PN, yang paling ke depan dan paling tersusun sekali kempen pada kali ini adalah kempen Pakatan Harapan. Paling nampak paling cantik sekali. Saya sudah round hampir 1 semenanjung berkempen. Saya nampak satu benda yang paling ketara sekali. BN dan PN tidak ada banting muka calon. Ada nampak tak? Dia kalau kempen dia bahan dia hanya bendera saja. Lepas tu saya masuk tadi Bukit Gambir, saya tengok banner itu bendera BN. Ini bendera zaman Jolo, ada satu Malaysia lagi tahu. Satu Malaysia ini kempen tahun 2013. Sekarang sudah 2022. UMNO BN masih lagi recycle barang lama. Pimpinan pun dia masih recycle Zaid Hamidi. Bahan kempen pun dia masih lagi recycle tahun 2013 dulu. Kenapa? Kalau kita tengok bahan kempen, hanya calon-calon PH saja yang ada banting muka calon macam itu. Sebabnya, duit tak ada satu. Satu lagi, sebab dia gaduh sama dia. Orang tak tahu, PKR contohnya kita umum calon kita 1 minggu sebelum penamaan calon. Kita sudah decide calon itu 1 minggu sebelum kita umum pun. Sebab kita perlukan 2 minggu untuk print banting. Untuk letak muka, untuk perkenal calon, untuk letak dekat website. Sebab itu kita berjaya letak lebih bahan kempen yang menunjukkan calon kali ini. BN dia bergaduh pasal calon sampai last minute. Umum pun masih gaduh.
sekarang sudah 1 minggu kempen, masih lagi gaduh sampai sekarang. Zaid cakap sama Khairi, sama KJ. Zaid cakap, tu sudah nasib baik sebab KJ minta pergi Sungai Buloh, sebab itu saya hantar dia Sungai Buloh. KJ jawab pula, KJ ada jawab lagi. KJ jawab, saya minta Sungai Buloh sebab you tak ada kasih kerusi lain, saya mintalah Sungai Buloh. Saya ingat habis kat situ lah. Hari ini Zaid jawab lagi. Dia cakap sama KJ, oi, saya sudah kasih sama Sungai Buloh itu cukup baiklah, you diam-diam lah. Saya nak cakap dengan KJ ke, dengan Zaid ke, you ni kempen dengan rakyat ke, you kempen sama sendiri. Ini bukan parti election UMNO tau, ini pilihan raya umum. You mau kempen, you kempen sama rakyat lah, jangan kempen sama sendiri. Tapi itu menunjukkan macam mana sampai hari ini, walaupun sudah 1 minggu, tinggal 1 minggu saja lagi nak kempen, UMNO Barisan Nasional masih lagi gaduh. Sama sendiri masih lagi gaduh. Sebab itu saya boleh beritahu kawan-kawan yang Melayu, Cina, India yang ada dekat Ledang pada hari ini, sokongan kepada Barisan Nasional jatuh mendadak setiap minggu. Sekarang ini, sokongan kepada Pakatan Harapan daripada Melayu, campur Cina, campur India adalah yang paling ke depan sekali. Nombor 1 ialah Pakatan Harapan. Nombor 2 ialah Barisan Nasional. Nombor 3 Perikatan Nasional. Cuma antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional, dia masih dekat-dekat. Tapi it's okay, baru 1 minggu. Sebab itu kita nak masuk minggu kedua, sebelum mengundi hari Sabtu minggu depan, kita kena pastikan kalau malam ini, lepas 1 minggu, orang ramai macam ini, bila keluar mengundi hari Sabtu minggu depan, orang yang keluar dan mengundi PH, mestilah jauh lagi ramai daripada yang ada malam ini. Boleh? Itulah. Sekarang pengundi lagi semangat daripada saya. Saya sudah tak ada suara. Baik Jadi macam mana keadaan kempen sekarang? Pandangan saya, bila saya tengok kempen di seluruh Malaysia, saya rasa BN akan terus bermasalah. Kalau selepas 1 minggu pun sudah kempen BN itu masih belum take off. Dia macam kapal terbang tak ada enjin, masih boleh take off lagi ni. Saya rasa bila masuk hari Sabtu, hari Ahad, kempen BN akan jadi makin teruk dan makin teruk. Jadi saya ingat boleh selesaikan persaingan dengan BN, kita akan terus berada di depan. Cuma 1 minggu daripada sekarang, malam ini ada pengundi Melayu, pengundi Cina, pengundi India. Saya boleh sebut kepada yang hadir dan juga kepada yang menonton, saya akan tumpukan kepada untuk kita lawan PN supaya dia tidak terus main isu perkauman untuk menakut-nakutkan Melayu daripada mengundi Pakatan Harapan. Sebab BN sudah problem. BN memang nampak kempen dia tak akan take off. Tapi kita juga kena berhati-hati dengan PAS dan Bersatu. Sebab bila kita serang BN, yang banyak lawan BN adalah PH. Yang lawan corruption BN adalah PH. Tapi di belakang ada Bersatu dengan PAS yang bisik sama orang Melayu. Kalau you tak suka BN sebab BN itu corruption, you jangan undi sama dengan PH sebab PH ada orang Cina, undi sama kita sebab kita hanya orang Islam. Baik. Itu yang sekarang dimainkan oleh kempen PAS dan Bersatu di mana-mana. Kepada pengundi Melayu, sekarang ini yang terbaru, PAS sudah cakap, kalau orang Melayu undi PH ataupun undi BN, nanti masuk neraka.
Dia cakap macam tu tahu uncle. Curi duit tak apa, tak masuk neraka. You tak buat kerja tak apa, tak masuk neraka. Rasuah tak apa, tak masuk neraka. Tapi kalau undi PH atau BN, lu masuk neraka. Orang PAS cakap macam tu, kempen dekat kampung-kampung. Saya gelaklah, saya kata ayo. Saya nak beritahu kepada orang Melayu lah. Cina pun ada, Melayu pun ada yang menonton dekat luar banyak. Fikir macam ni lah. Problem ni, orang Melayu kalau dengar macam ini, kita kena fikir secara waras. Jangan jadi gila macam orang PAS dan juga orang Bersatu. Dia kata, kalau undi PH dan BN masuk neraka. Okey Kemudian saya orang Melayu, saya nak tanya dengan PAS. Dulu you cakap, kalau ada calon Cina dengan calon Melayu, walau macam mana teruk pun calon Melayu itu, you mesti undi calon Melayu. Tak boleh undi calon Cina. Itu dulu. Sekarang dia cakap, kalau ada PHBN, kalau orang Melayu undi PHBN masuk neraka. Baik ya. Okey, PAS, kita ada problem di Sungai Petani. Sungai Petani kita ada problem. Sebab PH letak calon Melayu. Yang mewakili PH di Parlimen Sungai Petani adalah Melayu. Yang mewakili PN, yang mewakili Bersatu, ialah calon Cina. Jadi orang Melayu nak pilih macam mana dia? Mula you kata kalau undi Cina, you masuk neraka. Kena undi Melayu. Tapi sekarang ini undi Melayu, tapi sebab PH pun masuk neraka. Macam itu matilah orang Melayu, semua masuk neraka lah macam tu. Sebab itu saya kata, kepada pengundi-pengundi Melayu dekat luar, yang hadir dekat sini, yang mendengar, dalam tempoh berbaki 1 minggu ini, kalau pengundi-pengundi yang Cina yang dengar saya ceramah, kalau tengok saya selalu cakap pasal Melayu, itu bukan sebab saya sudah masuk UMNO. Itu sebab kita kena yakinkan dan beritahu sama pengundi-pengundi Melayu kita, jangan dengar ugutan agama daripada UMNO, PAS dan Bersatu. Kita masuk syurga ke, we go mana-mana ke, itu bukan sebab kita undi parti politik. Itu sebab kita sebagai orang Melayu ke, orang Cina ke, orang India, itu sebab hati kita baik. Itu antara kita dengan Tuhan. Itu antara kita dengan manusia. Kalau hati kita baik, kita tak makan orang punya rezeki, kita tak curi duit, kita layan semua orang dengan baik, hubungan kita dengan Tuhan bagus, yang itu masuk syurga. Kalau undi PAS pun, undi Bersatu pun, undi UMNO pun, tapi kalau you curi duit, you tak berlaku adil, you aniaya orang, zalim dengan orang, you undilah UMNO, PAS, Bersatu banyak kali macam mana pun, kalau you banyak buat dosa dengan orang, you banyak buat dosa dengan Tuhan, you masuk neraka juga. That's how it works. Kemudian orang UMNO pun sekarang pening kepala. Sebab PAS sudah cakap, kalau undi UMNO BN nanti masuk neraka. Jadi ada masalah besar. Terutamanya kepada orang-orang PAS dekat Sabah. Sebab dekat Semenanjung, PAS lawan dengan UMNO. Dekat Sabah, PAS undi UMNO. PAS tidak bertanding di Sabah, dan PAS Sabah sudah pun mengeluarkan arahan, pengundi-pengundi PAS di Sabah mesti mengundi Bersatu dan UMNO. Jadi you gila ke orang PAS, you cakap sama orang undi BN masuk neraka, tapi dekat Sabah you hantar you punya pengundi-pengundi masuk neraka juga sebab you suruh undi BN. Gila punya orang. Sebab itu saya tahu setiap kali nak masuk pilihan raya, setiap kali pilihan raya yang lepas-lepas, masuk saja dekat pilihan raya, kita akan ada parti-parti yang macam PAS,
yang menunggang agama, mengugut pengundi menggunakan agama untuk dapat undi. Selama ini mereka semua ini boleh bebas saja maki orang Cina, fitnah orang India, takut-takutkan orang Melayu. Saya nak beritahu kawan-kawan dekat Ledang dan juga yang menonton dekat luar, saya dan peguam-peguam saya akan tengok ucapan PAS itu yang kata kalau undi BN dan PH masuk neraka, dalam beberapa hari lagi saya akan buat laporan polis dan laporan SPR terhadap PAS. Sebab kita tak boleh biarkan orang macam ini. Dia ingat, dia hasut orang, ugut orang guna agama untuk menakut-nakutkan orang Melayu kampung. Dia ingat dia akan terlepas daripada undang-undang. Kali ini bukan orang bawah-bawah yang akan buat laporan terhadap PAS. Timbalan Presiden PKR yang akan buat laporan terhadap PAS. Jadi yang berucap yang PAS, Ketua Pemuda Pasik tu, you siapkan lawyer you cepat-cepat. Saya akan buat laporan polis sebagai pengajaran kepada PAS. Lain kali nak masuk pilihan raya, cakap dengan pengundi macam mana kita nak bantu pengundi. Beritahu dengan pengundi, kalau jadi menteri, jadi kerajaan, apa rancangan PAS untuk bantu Melayu, Cina, India. Jangan sekali-kali lagi di masa akan datang gunakan arahan yang menunggang agama, yang mengata orang itu akan masuk neraka, orang ini kafir, orang ini kalau undi nanti tak dapat masuk syurga. Baik ya? Sebab itu juga memang tumpuan saya sekarang ini kepada PAS. Sebab bahaya PAS dan Bersatu dan Perikatan Nasional ni ada dua. Satu ialah dia bermain perkauman dan keagamaan yang sangat berbahaya. Dia tidak sedar sebenarnya kalau dia terus membina kebencian kepada rakyat yang bukan Islam di negara ini, itu mengancam ketenteraman negara kita. You nak dapat undi boleh, tapi bukan dengan membina kebencian terhadap kaum lain. Kerana sampai bila orang PAS, orang UMNO, orang Bersatu nak tekan dan maki orang Cina, sudah tentu ada satu masa orang Cina akan jawab. Kalau orang Cina jawab, nanti you kata Cina kurang ajar. Jadi kalau saya jadi orang Cina pun, tiap-tiap hari you maki orang Cina. Tiap-tiap hari you cakap, orang Cina ini bapa segala rasuah. Macam mana orang Cina tak marah? Yang terima rasuah itu pegawai-pegawai kerajaan, sebahagian besarnya memang Melayu. Bukan sebab orang Melayu memang dilahirkan untuk terima rasuah, tetapi banyak yang pegang jawatan dalam kerajaan itu orang Melayu. Kalau businessman, orang Cina lebih ramai, orang Melayu pun ada, orang India pun ada. Kita dah tengok dah rekod negara kita, yang bagi rasuah ini semua ada. Melayu ada, Cina ada, India ada. Jadi ini bukan soal kaum. Ini soal sistem kerajaan yang meletakkan ahli-ahli politik, pegawai-pegawai kanan kerajaan yang kelabu mata bila orang bagi duit, nak hidup senang. Isu dia bukan orang Cina ini punca segala rasuah. Jadi saya faham apabila Presiden PAS, Hadi Awang, dia berkali-kali serang orang Cina di negara ini. Mula orang Cina bapa rasuah, kemudian orang Cina komunis. Kalau saya jadi orang Cina pun saya marah, saya faham. Sebab itu saya nak bagi jaminan kepada kawan-kawan yang Melayu, yang Cina, yang India. Kalau ada orang sentuh rakyat negara kita secara tidak adil, baik Melayu, baik Cina, baik India, insya-Allah kita dalam PKR dan Pakatan Harapan akan lawan orang yang macam ini dan akan bela. Baik yang Melayu, Cina, India, kita akan bela.
Cuma saya juga nak beritahu kawan-kawan yang bukan Melayu, jangan bimbang sangatlah kalau yang serang itu adalah Hadi Awang. Sebab Melayu pun tak dengar sangat cakap dia. Orang tanya dia, bila mau isytihar harta? Dia cakap isytihar harta ni lebih-lebih sebab nak tunjuk kaya. Kita tanya PAS, bila PAS nak isytihar harta? Naik Presiden PAS, Nik Amar jawab, kita tak nak isytihar harta lah, malulah kita tak banyak harta. Hari ini lagi teruk. Orang tanya Hadi Awang tentang rekod dia hadir ke Parlimen. Satu Malaysia tahu, antara orang paling banyak ponteng pergi Parlimen ialah Hadi Awang. Gaji ada ambil. Uncle bayar gaji dia tak tahu. Ini Cina-Cina dekat tangkap ni lah yang juga bayar gaji kepada Hadi Awang. Kita bayar cukai, cukai itu bayar gaji sama dia. Gaji RM80,000 sebulan. Jadi orang tanya dia, you dapat gaji banyak, kenapa you tak pergi Parlimen? You paling teruk sekali kehadiran di Parlimen. Sebab itu uncle, aunty jangan bimbanglah. Orang Melayu pun tahu Hadi Awang ni dia nak bercakap, kasih dia cakap lah. You jangan ambil kisah sangat. Sebab jawapan dia memang jawapan tak masuk akal. Jawapan budak-budak. Orang tanya dia, kenapa you tak pergi Parlimen? You tahu dia jawab apa? Oh, Parlimen bukan macam sekolah. Sekolah memanglah budak-budak kalau pergi sekolah, kehadiran kena penuh. Tapi kalau Parlimen sebab bukan sekolah, kehadiran tak payah penuh. Oi, kalau you tak nak pergi Parlimen, boleh. Jangan ambil gaji. Gaji itu orang bayar supaya kamu buat kerja. Yang ini yang saya ada masalah dengan PAS. Sebab PAS nak jadi kerajaan. Dia nak jadi menteri. Orang nak jadi menteri, dia pun nak jadi menteri. Tapi bila jadi menteri, dia kata jadi menteri ni bukan macam sekolah, tak payah masuk pejabat. Bila jadi menteri, dia tak tahu apa yang berlaku. Jadi sebab itu dia tak sedar untuk menjadi kerajaan, bukan semata-mata untuk menjadi keistimewaan sebagai menteri, dapat kereta besar, gaji besar. Tanggungjawab sebagai menteri itu besar. Tanggungjawab menteri bukan saja nak selesaikan masalah rakyat, lebih penting juga kalau menteri itu terutamanya daripada PAS, dia mesti menyelesaikan masalah semua rakyat. Yang Melayu pun dia selesai, yang Cina pun dia selesai, yang India pun dia selesai. Jadi macam mana dia nak jadi menteri, sedangkan sebelum dia jadi menteri, dia cakap, kalau undi PH, sebab PH ada orang Cina, nanti pergi ke neraka. Sebab itu sekarang saya tumpu kepada kes, uncle tahu itu kes 2 bilion. 2 bilion ringgit yang melibatkan Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man. Saya macam biasa, kalau saya sebut awal-awal, selalunya saya sudah ada dokumen, semua sudah cukup. Saya tanya saja mau test. Kalau kita nak pikat girlfriend baru, ini masa sekolah lah. Kalau kita tengok, ini ada cantik, saya suka sama ni girlfriend. Awal-awal tu, mula-mula memanglah you tak cakap semua. Takkan you jumpa seorang, a girl you suka, terus you pergi cakap, you mau kahwin sama saya ke? Mula-mula you tanya sikit-sikit, lepas tu you kenal lebih-lebih. Dalam hati memang you sudah tahu awal-awal lagi. Dengan orang politik pun macam itu juga. Bila saya tanya awal-awal, memanglah saya buat-buat tak tahu. Tapi sebenarnya saya sudah tahu sebab saya sudah ada dokumen penuh. Jadi sebab itu, awal minggu ini hari Isnin, saya dah tanya kepada Tuan Ibrahim. Ini ada projek 2 bilion. Pegawai-pegawai kerajaan cakap sama saya, YB you boleh tolong stop ke tidak projek ini?
Sebab projek ini dia mahu bagi direct nego kepada kontraktor, dan kontraktor itu kontraktor kroni UMNO. Dia sudah dapat bilion-bilion projek. Ada projek yang bermasalah. Dan kalau bagi lagi this project dekat dia, direct award, direct nego, maksudnya syarikat yang sama yang akan dapat. Sedangkan UMNO, PAS dan Bersatu beritahu kepada pengundi Melayu, bagi undi sama PAS dengan Bersatu, supaya dia boleh lantik lebih ramai orang Melayu dalam perniagaan. Tapi bila dia jadi kerajaan, projek yang dia bagi itu hanya kepada kroni 4-5 orang saja, sedangkan Bumi Putra Melayu yang lain yang buat bisnes, keadaan dia sama saja dengan China, dengan India, nama saja Melayu, projek ataupun kalau masuk tender kerajaan cukup susah nak dapat. Jadi pegawai kerajaan kata, boleh tolong tak? Saya tanya Tuan Ibrahim hari Isnin. Awal-awal saya sudah tanya, projek 2 bilion ini boleh confirm ke tidak? Sudah ada proses dalam kementerian untuk luluskan secara rundingan terus, kerana dekat dengan pilihan raya, you cepat-cepat bagi kepada kroni-kroni. Sebab dekat Malaysia kita tahu itu risiko besar. Kalau bagi projek awal dekat dengan pilihan raya, kita takut dia sudah ambil deposit untuk bayar perbelanjaan pilihan raya. Kasih dulu berapa juta dekat saya mau bayar perbelanjaan pilihan raya. Jangan bimbang, saya bagi direct award kontrak 2 bilion, nanti you boleh ambil ganti balik dalam 2 bilion. Sebab itu mana-mana projek yang berjumlah besar dan dianugerahkan dan kontraktornya itu dilantik dekat dengan masa pilihan raya, semua projek-projek ini sepatutnya jangan award dulu, kerana ini semua ada risiko rasuah. Jadi saya tanya dia hari Isnin, you ada tahu ke? Ini projek ini, proses dia sudah berjalan dan pegawai kerajaan kata sedang hendak dilantik dan diberikan kepada kroni UMNO. You tahu dia jawab, oh, saya tak tahu apa-apa. Belum ada, saya tak tahu apa-apa. Saya tanya lagi macam mana you tak tahu apa-apa. Hari Rabu saya tanya lagi macam mana you tak tahu apa-apa. Sebab you kenal company ni. Company ni you dah bagi Kementerian Alam Sekitar dan Air, sudah bagi projek-projek besar sejak 2016 lagi. Sudah 2 bilion you kasih sama dia. Yang sign surat lantik untuk projek dekat Melaka 500 juta. Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri. Jadi macam mana you kata you tak tahu, you kenal company ni? Jadi dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Semalam dia hantar saya surat ugut saya mau saman. Dia suruh, dia kasih saya 7 hari. Kalau saya tidak minta maaf dengan dia, dia kata dia mau saman. Dia lupa yang selalu masuk mahkamah saya, bukan dia. Yang selalu menang kes dekat mahkamah saya, bukan dia. Dia juga lupa kalau masuk mahkamah saya menang, dia kena bayar dekat saya. Saya makin kaya nanti. Jadi sebab itu saya beritahu dengan dia, lagi banyak you saman lagi bagus. I'll see you in court. Sebab kita ada semua dokumen yang hari ini saya tunjuk. Sampai sekarang belum ada berita dari PAS. Dia kata dia tak tahu apa-apa. Dia kata ini semua masih lagi telah kena suspend. Ini dia tak campur. Saya tunjukkan surat kerajaan hari ini daripada Menteri Kewangan daripada UMNO, Menteri Kewangan daripada UMNO kepada Kementerian Tuan Ibrahim Tuan Man, memaklumkan bahawa kerajaan telah meluluskan untuk melantik syarikat kroni itu secara rundingan terus untuk 2 bilion ringgit.
Jadi sekarang bila seluruh rakyat Malaysia sudah nampak surat, sekarang ini tak ada berita daripada PAS. Saya tengok malam tadi PAS mula serang UMNO. Dia cakap, ini Menteri UMNO, you kena jawab ni, you kena jawab. Sebab hantar surat ini Menteri daripada UMNO. Saya nak cakap dengan Menteri daripada UMNO, Menteri daripada PAS, Menteri daripada Bersatu. You tak ada WhatsApp group kah? Ini kerajaan, you jumpa tiap-tiap minggu dalam kabinet. Cakap kawan baik, makan sama-sama. Gaji dapat sama-sama. Bila sudah kantoi projek besar macam ini, sekarang you tuding jari. PAS cakap ini salah UMNO, esok UMNO akan cakap ini salah PAS. Sebab itu penyokong-penyokong yang Pakatan Harapan, kita semua tahu kenapa berbahaya untuk mengundi PAS dan Perikatan Nasional. Kita tahu. Tapi untuk pengundi-pengundi Melayu yang mendengar di luar, saya nak yakinkan bahawa mengundi PAS itu sebenarnya samalah seperti mengundi UMNO. You vote for PAS, you will bring back UMNO to power again. Lagipun perkara itu telah berlaku dulu. Tahun 2018, seluruh rakyat Malaysia keluar beramai-ramai dan kalahkan UMNO Barisan Nasional. UMNO, BN, MCA kalah buat kali pertama dalam sejarah negara kita naik kerajaan Pakatan Harapan. Tapi tak sampai 2 tahun, 22 bulan. PAS juga yang bagi nyawa kepada UMNO sebab PAS nak masuk dalam kerajaan. PAS nak sangat jadi menteri, dia sanggup bergabung dengan UMNO dan Bersatu untuk jatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Kalau PAS tidak bagi nyawa kepada UMNO Barisan Nasional tahun 2020 dahulu, saya yakin kali ini UMNO akan hilang lagi banyak kerusi di seluruh Malaysia. Tapi sebab PAS sudah bagi nyawa, UMNO ada masa untuk bernyawa, bernafas sedikit. Sebab itu UMNO boleh menang dekat Melaka dengan Johor. Sekarang ini nak masuk pilihan raya. Saya minta supaya pengundi-pengundi yang Melayu, terutama yang mendengar di luar, bahawa memberi satu undi kepada PAS atau Perikatan Nasional samalah seperti memberi undi kepada UMNO, kerana rancangan mereka kita sudah tahu. Sekarang ini Pakatan Harapan berada di depan. Kita rasa kita boleh menang 90 kerusi. Seminggu lagi kalau kempen kita lebih baik, kita boleh mendekati 100 kerusi. Kalau kita menang 100 kerusi, ada peluang yang baik untuk kita berbincang dengan parti atau gabungan yang dapat mandat dekat Sarawak untuk kita bentuk kerajaan bersama. Tapi kalau kita dapat 100 kerusi pun, maksudnya parti-parti lain akan dapat 122 kerusi. Jadi saya tahu bahawa rancangan UMNO, PAS dan Bersatu dan GRS dan yang lain-lain ini, kalaupun mereka dapat undi dan kerusi yang sikit-sikit saja, BN dapat 60, PN dapat 30, Sabah, Sarawak, parti kecil-kecil, saya tahu bila kita sudah menang 90-100 kerusi, mereka akan tetap cuba untuk bentuk kerajaan bergabung kecil-kecil ini sama yang macam ada sekarang. Sebab itu saya cakap kepada yang Melayu, you kata tak nak UMNO BN dah sebab UMNO BN korup. Saya tabik dengan pengundi-pengundi Melayu yang semakin dekat nak masuk pilihan raya, semakin nampak kita kena tolak UMNO BN. Good job, bagus. Tapi kalau kamu bagi undi itu kepada PAS, Bersatu dan Perikatan Nasional, dia sama macam bagi undi kepada BN juga. Sebab setiap gabungan itu tidak akan dapat menang lebih banyak kerusi daripada PH. Bila mereka dapat kerusi lebih sedikit daripada PH, akhirnya UMNO, PAS, Bersatu dan parti-parti kecil dekat Sabah Sarawak, mereka akan bergabung untuk cuba bentuk kerajaan. Jadi kepada pengundi-pengundi Melayu seluruh Malaysia,
Saya harap kita benar-benar fikir, kalau kita nak tukar kerajaan yang betul-betul bagus dan original, kalau nak pakai baju Nike atau Adidas, pakai yang original. Jangan pakai Siam Mari punya. Sebab parti yang akan bentuk kerajaan yang boleh bawa perubahan yang stabil adalah PH. Kerana kita akan dapat kerusi yang paling banyak di Semenanjung. Kalau undi kepada PN, undi kepada PAS, undi kepada Bersatu, itu samalah dengan bagi nyawa balik untuk kali kedua kepada UMNO. Kerana kita akan tahu lepas pilihan raya, mereka akan guna alasan kita parti-parti Melayu akan bergabung supaya kerajaan itu tetap kerajaan Melayu, tidak ada orang Cina India. Jadi sebab itu, kalau kawan-kawan yang bukan Melayu tengok dalam 1 minggu akan datang, ceramah saya, isu saya banyak bertumpu kepada Melayu, itu bukan sebab saya mau masuk UMNO, okay, Uncle, ha? Itu bukan sebab saya sudah jadi PAS. Tapi kita kena yakinkan pengundi-pengundi Melayu yang kurang faham, terutamanya mungkin yang jauh sikit daripada bandar, supaya mereka tidak termakan dengan ugutan agama PAS. Supaya mereka tahu bahawa bila kita pilih kerajaan, kita nak pilih kerajaan dan parti dan ahli politik yang jujur. Dia tak makan rasuah. Dia cerdik. Dia boleh mentadbir kerajaan dengan baik. Dan yang paling penting, dia boleh menyelesaikan masalah dan berlaku adil kepada semua. Pilih orang yang bermain sentimen agama, tidak akan menaikkan gaji kita. Kepada yang muda-muda, Melayu Cina India, yang Melayu dekat kampung, you dengar orang PAS cakap undi PH, nanti masuk neraka. Saya nak tanya you, nanti kalau bila dah undi PAS, gaji boleh naik ke? Nanti undi PAS macam dekat Kelantan, sudah 6-7 penggal, masalah air pun masih lagi belum diselesaikan. Saya, separuh daripada keluarga saya orang Kelantan. Saya selalu buat lawak, joke saya, kalau dekat Kelantan, Starbucks memang tak boleh buka, tak boleh compete punya. Sebab setiap orang sudah ada Starbucks dekat rumah dia, sebab air paip dia macam air kopi. Kelantan 6-7 penggal, PAS mentadbir. Sampai sekarang, tiap-tiap tahun, perlukan bantuan kewangan daripada kerajaan pusat. Kalau tidak ada bantuan kewangan daripada kerajaan pusat, kerajaan PAS di Kelantan ada masalah untuk membayar operasi kerajaan, termasuk untuk bayar gaji kaki tangan pun ada masalah. Sebab itu saya nak yang Melayu yang di luar dengar, kita undi ini sebab kita nak selesaikan masalah. Kita masuk pilihan raya sebab kita ada masalah. Dan masalah-masalah sejak kerajaan ini ambil alih, UMNO PAS Bersatu ini, masalahnya semua kita tahu. Masalah yang tidak pernah berlaku dalam negara kita. Contoh, Uncle, kita tidak pernah ada masalah telur sebelum ini. Sekarang telur pun tak ada. Ni Kopitiam ada telur kah? Beli telur banyak-banyak, sebab kalau BN menang nanti telur tak ada lagi. Masalah kita ialah kita ada ahli politik yang korup, yang ambil wang, yang guna isu perkauman laga-laga Melayu Cina India supaya bila yang dekat bawah bergaduh, sama-sama dia dekat atas, dia dapat hidup mewah. Sebab itu saya kata, bila kita undi, kita mesti pilih parti dan juga calon-calon dan juga pemimpin yang kita yakin boleh bantu negara takbir dengan lebih baik, boleh bagi keyakinan macam yang Tuan Syed Ibrahim beritahu tadi. Saya bagi contoh, mata wang kita jatuh, ekonomi tidak bagus. Orang yang buat bisnes semua tahu, untuk bisnes, kalau kita ada company, untuk bisnes itu naik, kita perlukan pelabur. Untuk orang melabur dalam company kita,
dia mesti tengok CEO, dia mesti tengok pimpinan pengurusan kanan. Kalau dia rasa ini orang bagus, saya tengok track record dia bagus, kerja dia bagus, saya yakin tim ini bagus, saya boleh invest dalam company ini. Ekonomi negara pun macam itu juga. Pelabur nak masuk, orang nak buka pelaburan besar supaya ada peluang pekerjaan baru yang besar. Dia tengok kerajaan, dia tengok Perdana Menteri, dia tengok Menteri Kewangan, dia tengok Menteri Industri. Jadi you bayangkanlah kalau saya pelabur besar daripada China mau buka kilang besar dekat Malaysia. Saya pergi jumpa, saya jumpa dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri. Saya tengok dia mengantuk, saya pun mengantuk, dia tidur, saya pun tidur. Macam mana mau invest mah? Ada orang tanya saya, YB, you sekarang kan habis ceramah pukul 2, pukul 3 sampai pagi, macam mana you tidur ah? Saya cakap sekarang saya sudah tahu macam mana mau tidur. Buka YouTube, tengok Ismail Sabri, saya terus tidur. No problem ya. You bayangkan pelabur datang, Menteri Industri, Menteri Ekonomi. Dia jumpa siapa? Azmin Ali. Dia tengok Azmin Ali, dia cek-cek, dia tengok latar belakang Azmin Ali, dia Google Azmin Ali, dia jumpa video. Problem. Sebab itu saya kata, untuk kita bina balik kita punya ekonomi, kita perlukan pimpinan yang kompeten, yang cekap, yang pandai mentadbir. Dan ada orang yang Melayu, ada orang Cina, ada orang India. Kita kutip dan kumpul semua yang terbaik ini untuk jadi kabinet kita. Barulah kita sebagai rakyat Malaysia boleh bangga. Kalau tidak sekarang, kita tengok Ismail Sabri, kalau kita tak tidur pun kita malu. Sebab itu, pilihan raya kali ini bergantung kepada 2-3 perkara. Saya dah nak habis dah. Okey, kita pun kena balik. Sebab saya esok program pukul 7 pagi dah. Okey. So saya kena balik. Okey. Pilihan raya kali ini bergantung kepada beberapa perkara. Itu mercun sebab saya Ibrahim rasa sudah menang ke belum tu? Belum lagi ya. Minggu depan baru boleh pasang mercun. Pilihan raya kali ini bergantung kepada 2-3 perkara. Satu, dia bergantung kepada seberapa ramai orang Melayu, Cina, India kita keluar mengundi beramai-ramai untuk pilih PH sebagai kerajaan. Boleh? Kalau ada anak di luar daripada Ledang, di luar Johor, anak yang kerja dekat Singapura, kerja Kuala Lumpur, kerja Pulau Pinang, kita kena call sorang-sorang, cakap dengan dia, mesti balik mengundi. Sebab ini peluang paling baik untuk kita tukar kerajaan. Nombor 2, dan itu tugas pimpinan macam saya, Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya Ibrahim. Nombor 2, tugas kami pimpinan yang Melayu dalam PH untuk meyakinkan pengundi-pengundi Melayu supaya jangan takut dengan Cina. Apa mau takut dengan Cina? Saya dulu sekolah, separuh daripada cikgu saya adalah Cina dan India. Dulu-dulu. Separuh cikgu Melayu, separuh cikgu Cina. Ada yang India. Daripada sekolah lagi saya nampak, kalau di sekolah kita boleh belajar daripada cikgu Cina, cikgu Melayu, cikgu India. Kenapa bila kita sudah habis sekolah, kita mesti takut dengan orang Cina, orang India. Cina mesti takut dengan Melayu. Sebab itu saya kata ini semua permainan politik. Sebab PAS, Bersatu dan UMNO hanya nakkan kuasa saja. Dia hanya nak kuasa. Sebab bila dia sudah dapat kuasa, dia dapat gaji RM80,000 sebulan. Dan dia semua ikut Haji Hadi. Hadi Awang kata, politik dan menteri bukan macam sekolah. Tak payah pergi tiap-tiap hari. Sekolah kena pergi tiap-tiap hari, politik tak payah. Jadi semua nanti makan gaji buta. Kita bayar, dia rehat dekat rumah. Sebab itu semua berebut nak jadi menteri. Tugas saya
Datuk Seri Anwar Ibrahim, tugas Mat Sabu, tugas saya Ibrahim untuk kita yakinkan seberapa ramai orang Melayu bahawa untuk kita selamatkan negara kita, kita perlukan yang Melayu, kita perlukan yang Cina dan India. Only together bersama-sama, kita boleh bawa negara ini ke peringkat yang jauh lebih baik, supaya kita tengok negara kita, kita bangga dengan negara kita boleh tinggalkan negara ini dalam keadaan yang lebih baik kepada anak-anak kita. Okey? Boleh? Alright, jadi saya sudah ceramah banyak tau. Sudah 2-3 bulan saya ceramah banyak. Saya nak beritahu, kawan-kawan dekat ledang malam ini yang paling bersemangat sekali. Kalau tengok macam ini, saya rasa insya-Allah kita akan menang sekali lagi di ledang. Dan kita pastikan jangan saja menang di ledang, kita kena menang di banyak lagi kerusi di Johor, di Segamat, di Sekijang, di Bakri, di Muar, di Ledang, di Selatan, di Batu Pahat, di Simpang Renggam. Sebab di Pagoh, sebab Johor adalah negeri yang paling banyak kerusi parlimen di Semenanjung. Kalau kita nak sampai Putrajaya, kita mesti menang paling banyak di negeri Johor. Boleh? Okey, jadi terima kasih. Balik nanti saya sudah hilang suara. Saya tak sampai sekali lagi ke Johor di Ledang sebab minggu depan saya di tempat-tempat lain. Jadi saya ucapkan selamat maju jaya, buat yang terbaik, jaga diri, jaga kawan-kawan, mengundi dengan baik. Saya doakan 20 hari bulan November, minggu depan, kita akan dapat kerajaan baru. Thank you very much. Sese, nandri, wanakkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay?